Assalamualaikum, bersama saya Hazira. Sedikit sejarah Kaabah, Masjidil Haram dan tempat-tempat mustajab di Kaabah. Kota Mekah merupakan bumi kelahiran Rasulullah SAW. Ia merupakan 100,000 kali gandaan bagi setiap solat dan amalan kebajikan yang dikerjakan. Kedua, banyak tempat mustajab untuk berdoa. Okey, dekat sini Zira akan terangkan salah satu tempat mustajab untuk berdoa di sekeliling Kaabah. Dan ketiga, Mekah merupakan terpelihara daripada wabak taun dan fitnah Dajjal. Keempat, ia merupakan tempat mulia, selamat dan aman. Kelima, limpahan rahmat yang berterusan di tanah haram setiap hari, iaitu bekalan air Zam-Zam tidak pernah terputus daripada dulu hinggalah sekarang. Seluruh manusia umat Islam dapat merasai keberkatan air Zam-Zam. Dan yang terakhir adalah tiada waktu ditegah untuk mengerjakan solat sunat. Di Kota Mekah, di Masjidil Haram adalah kita boleh saja solat sunat, tidak kira waktu, tidak kira masa dan tidak kira waktu senja pun kita boleh juga menunaikan solat sunat. Itu adalah merupakan salah satu kelebihan di Tanah Haram, di Masjidil Haram dan di Kota Mekah. Seperti yang kita tahu, rumah ibadat yang pertama dikirakan di muka bumi adalah rumah Kaabah. Binaannya daripada batu yang diambil daripada 5 buah gunung iaitu Jabal Lunan, Tur Ziyata, Tur Sina, Jabal Judi dan Jabal Hira. Telah dibina sebanyak 3 kali sebelum pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim. Pembinaan tersebut dibina semula oleh para malaikat, Nabi Adam dan Nabi Sih. Oleh itu, kita mari mendengar perbezaan ukuran binaan Kaabah adalah seperti nampak segi empat sama, tetapi sebenarnya dia merupakan ukuran yang berbeza. Tinggi Kaabah adalah 14 meter, panjang dia 12 meter dan lebar dia adalah 11 meter. Kaabah dibina semula pada zaman Quraisy, iaitu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Pada peringkat awal, dari zaman Nabi Ibrahim hingga ke zaman Quraisy bin Kilab, Masjidil Haram tu sebenarnya sebuah kawasan tanah lapang tanpa bangunan. Tiada apa-apa pun di sekelilingnya. Setelah itu pada tahun 17 Hijrah, kawasan Al-Masjidil Haram diperluaskan oleh Khalifah Umar, kemudian diperbaharui oleh Khalifah Uthman bin Affan pada tahun 26 Hijrah. Seterusnya, kawasan meliputi Kaabah suatu ketika dahulu dipanggil Al-Mataf, iaitu namanya tempat ruang solat. Saban tahun makin berubah dan perubahan ekonomi pun makin meningkat dan jemaah pun makin bertambah untuk datang. Seterusnya kita kenal nama-nama di sekeliling Kaabah. Kaabah mempunyai 4 penjuru, iaitu satu penjuru Hajar Aswad. Yang kedua adalah penjuru Iraki, penjuru Syami, penjuru Yamani, yang kelima Hajar Aswad, yang keenam pintu Kaabah, yang ketujuh Multazam, yang ke-8 makam Ibrahim, yang ke-9 pancuran emas, 10 kawasan Hijr Ismail, 11 Syazarwan, 12 kelambu Kaabah, iaitu kiswah Kaabah. Syazarwan tu adalah binaan tembok kecil yang terletak di bahagian dinding kaki Kaabah yang kat bawah tu. Nampak tak kalau yang kat bawah ni adalah tempat mananya jemaah memanjat, sebenarnya memijak batu-batu atas ni untuk diorang sentuh atas kain Kaabah, untuk diorang sentuh batu-batu. Inilah tembok sebenarnya, dan tembok ni sebenarnya sangat tinggi tau kalau untuk dipanjat. Dan dia besar dan nampak je daripada video yang kita tengok sebenarnya dia kecil. Dia nampak video yang kita tengok kecil, tapi bila kita tengok secara dekat sebenarnya dia besar, macam batu mamar yang sangat cantik. Sebenarnya Kaabah adalah merupakan reka bentuk bukan segi empat yang sama. Setiap ukuran antara hujung ke hujung tu diorang mempunyai ukuran yang berbeza. Contohnya daripada Multazam pergi ke Rukun Yamani,
11.52 meter. Daripada Yamani ke Rukun Syami tu 12.11. Daripada Syami ke Rukun Iraki 11.28. Daripada Iraki ke Multazam adalah 12.84. Maknanya di setiap sekeliling Kaabah tu adalah bukan 848. Tapi sebenarnya dia adalah ukuran yang sangat berbeza dan unik. Sangat unik disebabkan nampak daripada jauh adalah ukurannya segi 4 sama. Sekian daripada saya, sejarah Kaabah, Masjidil Haram dan tempat mustajab berdoa di Kaabah. Assalamualaikum.